Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2-3 hari ini kecoh, bil elektrik melambung dan sebagainya. Hari ini Alhamdulillah 99% rakyat Malaysia akan menikmati subsidi seperti biasa. Maka ada yang akan bertanya, siapa pula 1% yang tidak akan menikmati subsidi selepas ini? Mereka terdiri daripada pengguna-pengguna yang menggunakan lebih daripada 1,500 kW per jam setiap bulan, tuan-tuan. Dengan bahasa yang mudah, sekiranya anda mempunyai bil elektrik lebih daripada RM708 sebulan, maka anda adalah terdiri daripada 1% rakyat Malaysia yang tidak akan menikmati subsidi elektrik selepas ini. Bil elektrik saya lebih kurang dalam 300 lebih sebulan. Jika anda bukan terdiri daripada mereka yang menggunakan lebih daripada RM708 sebulan, tidak ada apa yang perlu anda risaukan. Jadi jangan kita terpengaruh dengan blogger seperti Salim Iskandar ataupun Prapukari, penyokong tegar Tun Dr. Mahathir ini. Dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh TNB sendiri, apa yang dipost oleh Salim Iskandar nyata adalah satu fitnah. Beliau menggambarkan seolah-olah bil elektrik yang beliau paparkan meningkat setiap bulan sepanjang tempoh 3 bulan yang lepas. Tetapi hakikat dan realitinya, bila diperiksa oleh pihak TNB, bil mereka hanya lebih kurang 500 lebih secara konsisten sepanjang tempoh 3 bulan yang lepas. Memang ada kemungkinan anda akan berhadapan dengan kenaikan bil elektrik. Bila? Contohnya, sekiranya dulu rumah anda menggunakan meter lama. Meter lama ni letak magnet pun dia boleh slow dan kadang-kadang ianya tidak akurat. Tetapi bila ditukar dengan meter baru, sudah pastilah tuan-tuan, meter baru ni lebih akurat, lebih tepat, maka ada kemungkinan tarif elektrik yang anda bayar sudah pasti akan lebih tinggi kerana itulah bacaan yang betul. Sudah pastilah sekiranya anda menggunakan 3 phase, ianya lebih stabil, ianya lebih selamat dan lebih menjimatkan. Jadi jangan terpedaya dengan rakan-rakan yang cuba menyebarkan fitnah seperti Salim Iskandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kabar angin yang bertiup kencang. Dulu kita tahu bahawa Hamzah Zainuddin ni mahu dibuang sebagai Setiausaha Agung Bersatu. Bukan sekali, 2 kali cubaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membuang Hamzah Zainuddin sebagai Setiausaha Agung Bersatu. Namun hari ini, saudara, kabar-kabar angin yang kita terima hari ini ialah tentang usaha gabungan antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan PAS untuk menggantikan Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang. Ini, tuan-tuan, akan menambahkan lagi kekeruhan di kalangan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Dan lebih mengecewakan, Hamzah, nama yang bakal menggantikan beliau, antara nama yang disebut, saudara, ialah Syahidan Kasim, Governor Negeri Perlis yang bakal bertanding di Semenyih, tuan-tuan. Sekarang ni memang ada gerakan, kita tak nafikan, memang ada gerakan untuk menjatuhkan YB Rafizi Ramli lah. Minta maaf cakap lah, dah pastilah kita dulu berperang lama dengan YB Rafizi ni, mesti ada yang dah terguris hati, mesti ada yang tak puas hati. Lebih-lebih lagi YB Rafizi ni dulu dia banyak mengeluarkan teori-teori, mengeluarkan formula-formula. Tetapi bila kita mewarisi sebuah kerajaan yang dah hampir hanap, sebuah kerajaan yang dulu zaman Datuk Seri Najib kita tinggalkan 686.8 bilion hutang negara, hari ni tinggal 1.5. Teori apa pun, formula apa pun, banyak dah tak boleh nak laksana dah sekarang ni. Jadi mungkin atas dasar itu kawan-kawan kita ni memberikan teguran pada YB Rafizi. Tetapi sebenarnya ada juga yang mempunyai agenda tertentu. Mereka yang menguasai media-media tertentu hari ini memberikan tekanan kepada YB Rafizi dengan harapan dia juga boleh menggantikan YB Rafizi. Ada juga. Selagi UMNO menyimpan Datuk Seri Zahid di Kabinet, kehancuran sikit demi sedikit akan hancur. Ramai pengundi akan ke PN. Hampir 50% dari BN ke PN. Lihat sendiri kerana Zahid buang Panglima BN kerana sayang pada Anwar dan juga DAP. Beritahukan kita, siapa Panglima BN ni? Siapa tu? Kalau boleh tuliskan balik nanti komen dia. Salihudin ni namanya. Saya tengoklah antara yang kita buang. Siapa yang kita buang? Kita buang Khairi Jamaluddin. Cuba bayangkan, sepanjang 61 tahun BN perintah campur dengan lebih kurang 5 tahun. Ada tak calon daripada Barisan Nasional, ketika dia menjadi calon, dia kata parti saya ni parti yang dah sakit, parti saya ni parti yang dah sesat. Kalau orang macam ni, untuk pastikan dia boleh menang, dia boleh tarik undi daripada pembangkang, dia sanggup labelkan parti dia parti sesat, parti sakit. Salah ke UMNO mengambil tindakan disiplin pada orang macam ni? Sebab tindakan dia tu menyebabkan 5 hari terakhir sebelum pilihan raya, kita dalam momentum yang sangat bagus. Tetapi bila KJ, orang yang bak kata orang tu ada sokongan di kalangan orang muda, dilihat moderate, dilihat lebih liberal, boleh tarik golongan-golongan non-Malaysia dan sebagainya. KJ cakap parti dia parti sakit, parti dia parti sesat. You rasa orang yang follow dia tu nak undi ke dia? Jadi sebagai
jawatan kuasa disiplin. Salah ke jawatan kuasa disiplin UMNO mencadangkan supaya Khairi Jamaluddin dipecat? Sebab perbuatan dia tu menyebabkan bukan setakat menjejaskan undi orang UMNO hilang kepercayaan pada dia, menyebabkan dia kalah di tempat dia sendiri. Tetapi apa yang dia lafazkan dia tu di-pick up oleh Rafizi Ramli. Rafizi punya kempen senang je. You tengok, KJ pun kata UMNO ni parti yang sakit, parti yang sesat. Sanusi pun pick up juga apa yang KJ cakap. Jadi dia merosakkan imej parti kita. Macam mana kita nak simpan orang macam ni? Cuba baca balik apa yang Datuk Seri Azalina cakap. Bila Datuk Seri Azalina ditanya tentang kedudukan Hakim Nazlan, jawapan Datuk Seri Azalina ialah mengikut SPRM, Hakim Nazlan telah melanggar Kod Tata Etika Hakim 2009 perkara 8 dalam kurungan 1A. Ini kenyataan Datuk Seri Azalina. Ada tak Datuk Seri Azalina sebut bahawa Hakim Nazlan telah melanggar tata cara jenayah ataupun melanggar penal code ataupun melakukan kesalahan jenayah? Tak ada. Kerana Datuk Seri Azalina merujuk kepada kenyataan SPRM berhubung penglibatan Nazlan dalam kes SRC International dalam keadaan dia mempunyai konflik kepentingan. Datuk Seri Azalina merujuk kepada kes konflik kepentingan. Dia merupakan Head of Corporate and Legal Affairs Maybank. Dia merupakan General Counsel Maybank. Dia merupakan Company Secretary Maybank. Dia hadir dalam mesyuarat-mesyuarat dalam usaha menubuhkan SRC International itu sendiri. Tetapi bila dia menjatuhkan hukuman, dia menyebut bahawa Datuk Seri Najib bersalah. Niat Datuk Seri Najib menubuhkan SRC International itu sendiri pun sudah salah. Itu ada dalam Jasman Nazlan. Jadi Datuk Seri Azalina merujuk kepada kes Nazlan gagal untuk mengisytiharkan konflik kepentingannya. Tetapi bila PMX ditanya soalan di dalam Dewan Negara, dia menjawab dua soalan. Satu soalan berhubung dengan kes RM1 juta lebih masuk ke dalam akaun Maybank Hakim Nazlan melalui 11 transaksi. Yang dendahkan ini pun geng Perikatan Nasional Raja Petra. Mungkin dengan sengaja suruh kita masukkan benda ni dengan maklumat palsu supaya nanti ianya akan jadi loopholes bagi membolehkan Hakim Nazlan itu terbebas. Dan akhirnya yang menanggung kesusahan ialah Datuk Seri Najib. Tetapi bila disiasat oleh pihak SPRM, bila ditanya oleh pihak SPRM, dari mana datang duit RM1 juta lebih melalui 11 transaksi yang masuk ke dalam akaun Hakim Nazlan? Kemungkinan besar Hakim Nazlan telah memberikan jawapan yang munasabah sehingga kan SPRM berpendapat bahawa Hakim Nazlan tidak ada melakukan sebarang kesalahan jenayah berhubung duit RM1 juta. Maknanya duit ini bukan daripada duit yang diceritakan oleh Raja Petra, datangnya daripada Jolo. Bayaran tu datang daripada Jolo. Itu sebabnya Peguam Datuk Seri Najib sendiri telah menarik balik. Dia ada mengemukakan beberapa bukti baru, tetapi maklumat tentang Hakim Nazlan menerima duit lebih RM1 juta ke dalam akaun dia melalui 11 transaksi ini telah ditarik balik oleh Peguam Datuk Seri Najib. Jadi kenyataan PM ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan perkara ini, Hakim Nazlan tidak melakukan kesalahan jenayah, ialah merujuk kepada kes duit RM1 juta masuk ke dalam akaun dia. Disiasat oleh SPRM, tak ada kesalahan jenayah. Kalau SPRM mendapati duit ini betul daripada Jolo, memang kenalah Hakim Nazlan. Isu kedua, isu yang jawapan pihak SPRM yang dibaca oleh Datuk Seri Azalina di Parlimen, yang mengatakan bahawa Hakim Nazlan ada salah laku melanggar tata etika hakim 2009. Ini jawapan yang Datuk Seri Azalina bagi. Kenyataan itu dibuat oleh SPRM. Datuk Seri Azalina baca saja. Dalam konteks ini pula, PM membaca keputusan yang telah dibuat oleh Ketua Hakim Negara. Kenapa PM baca keputusan yang telah dibuat oleh Ketua Hakim Negara? Sebabnya, bila SPRM beritahu Hakim Nazlan langgar Kod Tata Etika Hakim, siapa yang ada kuasa untuk mendakwa Nazlan? Boleh tak Peguam Negara dakwa Nazlan? Tak boleh. Sebab dia hanya langgar Kod Tata Etika Hakim. Jadi siapa yang ada kuasa? Yang ada kuasa Ketua Hakim Negara. Kerana Lembaga Disiplin Hakim ataupun boleh kita panggil sebagai Tribunal Kehakiman. Hanya Tribunal Kehakiman yang boleh memanggil hakim, membicarakan hakim itu di atas kesalahan tata tertib, pelanggaran etika. Jadi itu sebab PMX baca keputusan Tengku Maimun yang mengatakan bahawa Hakim Nazlan, kedudukan dia, di mana dia bekerja sebelum dia menjadi hakim, tidak ada kena-mengena dengan kes SRC International. Itu keputusan hakim yang menjadi Ketua Hakim Negara. Takkanlah PMX nak kata, oh saya tak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Ketua Hakim Negara. Tak boleh. Dia Ketua Negara. Maka jawapan yang diberikan, Ketua Hakim Negara telah pun menjawab isu tentang penglibatan Nazlan yang dikatakan melanggar Kod Tata Etika Hakim 2009 perkara 8 dalam kurungan 1A. Jawapan Ketua Hakim Negara, dia cuma baca. Jawapan Ketua Hakim Negara ialah ini, sekian. Bukan maknanya Datuk Seri Anwar mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa Datuk Seri Najib bersalah. Tak ada. Dia cuma cakap kerajaan menghormati keputusan yang dibuat oleh Ketua Hakim Negara. Takkan Datuk Seri Anwar nak kata kerajaan tak menerima keputusan yang dibuat oleh Ketua Hakim Negara.